Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah kamu perhatikan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kamu kepada kaum 'Ad? Mereka adalah penduduk Iram, pemilik tiang-tiang yang tinggi, binaan-binaan yang kukuh, yang tidak pernah dicipta oleh sesiapa pun sebelum daripada mereka. Surah Al-Fajr, Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat terus bertemu di segmen Ibrah IKIM FM pada petang yang diberkati ini. Alhamdulillah, bersama dengan Ustaz Syafiq, dan kita akan teruskan pengembaraan kita kepada cerita-cerita orang-orang sukses yang telah melakar sejarah dunia, bahkan dirakamkan di dalam Al-Quran. Inilah cerita orang-orang yang bijak, bukan sekadar bijak sini tetapi bijak sana. Sebab itulah mereka Nabi, ya Ustaz Syafiq. Kerana mereka bukan sekadar bijak, Allah beri kepada mereka kelebihan sehingga mereka diberikan kenabian, tetapi mereka memberitahu kepada manusia, hidup di atas muka bumi ini hakikatnya sementara, yang penting bina bekalan menuju ke alam sana. Sebab itu Nabi-Nabi yang kita bincangkan ini bukan sebarangan manusia. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang bijak sini dan bijak sana, insya-Allah. Alhamdulillah, kita meneruskan siri yang kedua. Kita berbicara mengenai ibrah daripada perjuangan Nabi Hud alaihi salam, iaitulah cucu cicit Nabi Nuh alaihi salam. Untuk makluman sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Nabi Hud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dalam semangat menidur Rasul ni Ustaz Syafiq, pastinya kita tidak terlepas daripada membandingkan ataupun mencari titik temu antara Nabi Hud dan seluruh para nabi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut sejarawan, Nabi Hud agak berbeza sedikit daripada nabi-nabi sebelumnya dan selepasnya. Ramai para nabi munculnya di Jerusalem, munculnya daripada keturunan Nabi Allah Ishaq alaihi salam, kebanyakannya di Palestin, dan beberapa lagi rasul-rasul di luar daripada Palestin. Tetapi Nabi Hud alaihi salam, Nabi yang saya katakan tadi, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Madinah, kerana Nabi ini adalah Nabi yang muncul diutuskan Allah di Jazirah Arab, di Hadramaut, di Yaman, di selatan sedikit sahaja jauh jaraknya daripada lokasi Rasul akhir zaman diutuskan. Sebab itu Nabi SAW menjadikan cerita kaum 'Ad dan perjuangan Nabi Hud sebagai bahan bantunya untuk memberikan peringatan kepada masyarakat kaum Quraisy. Sebab duk cerita Nabi Nuh, duk cerita Nabi-Nabi lain ni, ialah macam kita lah. Bencana di Aceh, bencana tsunami di Jepun tu kita rasa macam jauh. Tapi bila berlaku banjir besar baru-baru ni di Kemama, di Kuantan, baru kita rasa dekat dan kita tidak selamat sebenarnya. Demikianlah Nabi menjadikan cerita Nabi Hud alaihi salam, kaum 'Ad, sebagai cerita yang paling hampir dengan masyarakat Quraisy. Apalagi untuk kamu percaya, wahai kaum Quraisyku yang memilih untuk kufur kepada Allah. Kerana orang yang paling hampir dengan lokasi kamu, iaitu kaum 'Ad, telah dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tanya soalan-soalan pada minggu lepas, Ustaz Syafiq, ya? Ramai yang bertanya dan saya suka soalan-soalan itu. Mereka bertanya, Ustaz, kenapa bincang kisah-kisah Nabi? Apa kaitan dengan situasi kita pada hari ini? Zaman sudah jauh-jauh berbeza. Saya nyatakan begini. Siapa kata cerita kaum 'Ad tidak ada persamaan sedikit ataupun banyak dengan situasi kita pada hari ini? Tahukah tuan-puan semua bahawasanya zaman kaum 'Ad adalah zaman pertama kali manusia mula berjinak dengan high technology, mula berjinak dengan keupayaan keilmuan yang begitu tinggi. Dan ini digambarkan dari dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang saya petiklah, beberapa yang mampu saya petik sebentar lagi. Dalam bahasa mudah, ada 3K yang menimpa kaum 'Ad.
ada 3 kelebihan yang ada kepada kaum Ad. Mereka adalah bangsa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tubuh yang sangat sasa. Fizikal mereka greater daripada kaum-kaum sebelumnya. Pendek kata, K pertama ni kuat, quwwatul jisim. Saiz mereka sangat besar berbanding orang-orang sebelum mereka. Dah lah orang-orang sebelum mereka ni dah berapa beza sangat dengan kita. Ini kan pula cucu cicit kepada Iram, cucu cicit kepada Sam bin Nuh ini, Allah berikan mereka kekuatan jasad. Ini dinyatakan dalam surah Al-Fussilat. Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, qalu man ashadda minna quwwah. Bagi tahu saya, bagi tahu kita orang, siapa boleh lawan kami? Boleh smackdown ke kami ni? Kami bukan mudah untuk ditumbangkan. Ibarat raksasa manusia yang memang sukar untuk dikalahkan. Key yang kedua, kaum Ad ini sidang pendengar, key yang kedua adalah mereka ini sangat kaya sampai boleh membazir. Sampai digambarkan Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara, mereka duit punyalah banyak sampai boleh bina monumental buildings. Mereka boleh bina bangunan-bangunan tinggi di atas bukit-bukit tinggi sekadar untuk main-main. Sekadar nak tunjuk simbol mereka sangat kaya, sangat maju. Bukan nak duduk pun. Di dalam Al-Quran dinyatakan, ya, Nabi Hud berkata kepada mereka, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun? Apakah kamu ni, wahai kaumku, boleh sanggup kamu bina benaan atabnun di setiap dataran tinggi, bangunan-bangunan sekadar ayah, sekadar simbolik nak bagi tahu pada orang yang kita ni ada kekayaan. Ta'butun, yang mana kamu semua bina benda tu, bukan kamu duduk pun, membazir. Artinya tuan-tuan, cerita pencakar langit ni bukan cerita baru-baru. Orang-orang dulu bahkan mereka punyai sesuatu kelebihan yang belum tentu kita ada pada hari ini. Mereka bina benaan-benaan tinggi di dataran-dataran tinggi ayatan. Ayatan ni maknanya simbolik supaya orang nampak. Orang daripada negara-negara lain lalu je kawasan ni nampak. Oh, hebatnya depa. Mereka punya bangunan tinggi-tinggi, hebat-hebat. Padahal tak ada orang pun duduk kat situ. Dan key yang ketiga adalah mereka sangat kreatif. Keilmuan mereka sangat tinggi sampai kemahiran mereka dalam arkitektur, dalam kejuruteraan ini menyebabkan mereka boleh menukar gunung ganang menjadi istana-istana mereka selamat daripada gangguan cuaca. Iaitulah Allah berfirman atas lisan Nabi Hud AS dalam surah Syu'ara, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Bagaimana kalian boleh untuk memahat bukit, memahat gunung, kemudian dijadikan masani', istana tempat kalian duduk, dan kalian berharap dengan dapat berada di dalam istana dilindungi oleh benteng-benteng kukuh yang kalian ukir dengan sangat dahsyat, kalian mahu hidup selamanya? Itulah gambaran kelebihan yang Allah beri sementara kepada kaum Ad. Ya, iaitulah kaum Nabi Hud AS. Apa yang mahu saya fokuskan dalam segmen kita petang ini adalah tak ada guna sidang pendengar kalau kita tubuh sihat. Tak ada guna sebenarnya kalau Allah beri kita kekayaan yang sangat melimpah ruah. Tak ada guna kalau kita ada keilmuan yang sangat tinggi dan daya pemikiran yang begitu hebat, selagi kita mencabut agama dan apa yang Nabi sampaikan kepada kita tidak ada di dalam hati sanubari kita. Tak ada guna kesemua ini. Kerana Allah telah menyatakan, ya, pandang, perhatikan, tolong tengok apa kesudahan cerita kaum Ad yang saya bacakan tadi. Saya nak tarik perhatian Ustaz Syafiq, ya. Kenapa Al-Quran merakamkan cerita ini dalam bentuk Allah mencabar kita untuk melihat. Tidakkah kamu perhatikan? Alam tara. Ra'a adalah perbuatan mata, bukan telinga. Kalau telinga, alam tasma'. Tetapi Al-Quran memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam tara. Bukankah kamu tidak memerhatikan? Tidakkah kamu sepatutnya memperhatikan? Apa kesudahan kaum Ad? Soalannya, Nabi tidak pernah mampu, Nabi tidak pernah hidup pada zaman Nabi-Nabi terdahulu. Macam mana nak tengok?
Kalau dengar, itu tak pelik. Tapi bila Allah suruh tengok macam mana? Benda tak ada depan mata saya. Macam orang balik daripada, yalah, macam kita nak kongsi dengan kawan-kawan kita. Kau dah tengok dah cerita siapa kan? Ya. Orang tak pelik lah orang guna perkataan kau dah tengok ke belum. Tapi kalau sesuatu perkara yang manusia tidak pernah menonton filmnya, tidak pernah melihat dengan matanya, mana mungkin orang akan kata kau dah tengok ke belum Hantuah. Kalau kamu dah dengar ke belum Hantuah, itu tak pelik, maknanya kita dah pernah dengar ceritanya. Tapi kalau kau dah pernah tengok tak Hantuah, tengok macam mana? Aku tak pernah tengok pun cerita dia, filem tak pernah ada. Jadi ini suatu persoalan besar bermain di fikiran kita semua. Apa maksud di sebalik ayat ini, sidang pendengar? Kenapa Allah minta Nabi untuk membuka matanya kepada apa yang berlaku kepada kaum Ad? Mata di sini merujuk kepada mata apa? Kerana mata kasar tidak pernah menyaksikan apa yang berlaku depan mata, iaitu kaum Ad. Maka di sini kita perlu faham satu perkara. Bahawasanya ada mata satu lagi yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita perhatikan betul-betul. Dan minggu lepas jangan lupa kita sudah berbincang satu persoalan besar di sebalik cerita Nabi Hud, iaitu kenapa Nabi beruban, tumbuh rambut-rambut putih di kepala Nabi yang sangat mulia sallallahu alaihi wasallam dengan surah Hud. Inilah dia jawapannya. Allah mahu kita melihat seolah-olah kita melihat. Seolah-olah kita tengok filem. Seolah-olah benda tu berlaku depan mata dan kita rasai betul-betul. Filem dengan dokumentari, beza ke tidak Ustaz Syafiq? Beza. Tengok dokumentari mungkin tak ada perasaan. Okay, I know that. Okay, so what? Tapi kalau kita tengok filem, tuan-puan mesti pernah tengok kot cerita-cerita filem-filem inspirasi kan? Mesti kita rasa something yang akan mengubah kita. Filem dia bukan dokumentari. Filem ni dia ada script writer dia. Dia ada pengarah dia. Kita kena ingat cerita Nabi Hud alaihi salam, cerita kaum Ad ini, Allah mahu seolah-olah kita tengok filem. Script writer dia bukan manusia. Script writer dia Allah Subhanahu Wa Taala yang maha benar dalam cerita-ceritanya. Allah tak bawa dialog yang direka-reka. Dialog yang Allah bawa, filem yang Allah bawa ni benar. Keluar daripada mulut Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya. Dan Allah maha pencipta. Maknanya filem ini ada tujuan, bukan profit tujuannya. Ini filem Allah tujuannya untuk mengembalikan manusia kepada tujuan penciptaan. Maka sebab itu saya tertarik kepada kata-kata para ulama. Mereka berkata cerita kaum Ad ni boleh selesai dalam 3 ayat je. Tetapi Al-Quran ada 68 ayat Ustaz Syafiq. Saya ulang balik. Cerita kaum Ad kalau nak diceritakan dengan sangat sempoi, dengan sangat mudah, ibarat subjek sejarah yang nak sampaikan kepada anak murid, 3 ayat dah selesai. Tapi Al-Quran ada 68 ayat dalam 10 surah. Kenapa? Sebab Al-Quran tidak bermudah-mudahan membawa cerita ini. Sebab kalau setakat cerita je, okey, saya tahu tentang Ad, so what? Apa kaitan dengan saya? Mentaliti ni kan ada pada kita kan. Okey, sejarah, so what? Apa kaitan? Tapi 68 ayat bukan sedikit sedang pendengar. Dan kebanyakannya uslub dialog. Bukan naratif punya penceritaan, maksudnya bukan dalam bentuk berita. Dia adalah dalam bentuk filem, saya boleh katakan macam tu. Kenapa saya katakan begitu sidang pendengar? 3 ayat ni mudah je kalau saya kaji Al-Quran mengenai cerita Ad ini. Saya boleh simpulkan pada 3 ayat je kalau saya nak simpulkan dengan mudah. Dan mungkin ayah-ayah ibu-ibu di luar sana boleh tanyalah. Kalau anak minta cerita tentang Nabi Hud, apa kita nak cerita? Maybe 3 ayat ni je lah kita punya weapon kita. Pertama, Ad adalah kaum yang mampu membina bangunan tinggi dan menukar bukit bukau menjadi istana. Mereka telah berdusta kepada Nabi Hud yang telah diutuskan, dan mereka telah dimusnahkan Allah dalam angin yang ditimpakan kepada mereka 7 malam 8 hari. Selesai. Full stop. Selesai dah Ustaz Syafiq. Tapi soalannya, did you feel anything? Ada kita rasa apa-apa daripada 3 patah ayat ni? Maka tak cukup. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita tak mampu kupas ya ke semua ayat-ayat ini, dan kita bukan kuliah tafsir ya sidang pendengar.
Tetapi cukuplah dengan soalan yang saya timbulkan tadi. Alam tara. Tolong bayangkan betul-betul babak-babak ini. Baca dengan penuh kemahuan yang tinggi untuk mendalami. Seolah-olah kita sedang membayangkan peristiwa itu berlaku depan mata. Saya bagi contoh. Satu ayat berbunyi dengan satu ayat lagi berbunyi begini. Ya, tuan puan boleh bandingkan ya, ayat naratif dengan ayat dialog. Kenapa Al-Quran bila cerita tentang Nabi Hud, babak-babak dialog banyak ditontonkan kepada kita? Kerana isunya adalah isu ada kita rasa sesuatu. Contoh ayatnya begini ya Ustaz Syafiq. Ayat bahasa Melayu lah. Setiap kali disuruh solat, mamat seringkali berkasar dan menengking semula emaknya. Emaknya selalu mengingatkannya tentang bahaya anak derhaka. Derhaka pada Allah, ya, tak solat dan derhaka pada mak. Okey, selesailah. Itu ayatnya Ustaz Syafiq. Sangat naratif, sangat berita. Okey. Bandingkan pula dengan ayat ni. Dia ada dialog dia. Berkata mamat pada maknya, mak ni tak habis-habis merepek. Saya duduk seronok main dengan kawan-kawan ni. Mak suruh saya solat. Apa saya dapat kalau saya solat awal waktu pun, mak? Mak nak bagi apa saya kalau saya solat awal? Saya taklah sebodoh mak. Tengok tu. Ada beza tak perasaan kita, emosi kita dalam dua ayat tadi? Ayat pertama, okey, dia anak yang jahat, tapi apa kaitan dengan saya? Apa kaitan dengan, yalah saya yang membacanya. Tapi ayat yang kedua, kita rasa, bersangatannya dia tu berlawan dengan maknya. Dan aku pun mungkin ada perangai macam tu sebab word tu pernah keluar dari mulut aku. Tengok bagaimana Quran menghubungkan cerita dulu dengan kita pada hari ini dengan pendekatan dialog. Saya akhiri cerita ringkas saya dengan dialog yang saya nak tunjukkan sekarang. Berlaku antara kaum Nabi Hud dengan Nabi Hud alaihissalam. Ini adalah klimaks perjuangan Nabi Hud alaihissalam, di mana kaumnya berkata, Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, kaum Ad berkata, macam ni lah Hud. Kami ni duk tengok kamu ni dah lama dah duk bercakap kepada kami. Kami tahu tujuan terakhir kamu ni tak ada tujuan lain. Kamu duk dekati kami, duk bercakap dengan kami, duk merepek dengan kami ni. Kami dah tahu dah apa motif kamu, iaitu kamu nak palingkan kami daripada Tuhan-Tuhan kami ini. Macam ni lah Hud, kami nak berterus terang. Fa'tina bima ta'iduna. Kalau kau rasa kau betul dan kami salah. Kalau kau rasa kau tu bagus sangat, ya, macam tu dah lebih kurangnya. Kau tunjukkan pada kami azab yang kau janjikan tu. Supaya bila azab tu datang, kami beriman kamu benar. Dan kami takkan lagi kata kamu gila, kamu kena sumpah, kamu ahli sihir, dan macam-macam lagi lah perkataan dirakamkan Al-Quran mengenai kaum Hud, ya, mencela Nabi Hud alaihissalam. Tuan-tuan, sekarang boleh bandingkan begitu gambaran kekerasan hati yang ada di dalam hati sanubari kaum Hud. Benda sama je yang berlaku kepada kaum Nuh dulu kita bincang. Mereka cabar Nabi Nuh, datangkan azab, sama je berlaku. Orang-orang kafir memang telah dimusnahkan dalam peristiwa banjir besar. Tetapi syaitan tidak dimusnahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat benda tu. Banjir besar zaman Nabi Nuh memusnahkan orang-orang kafir. Tapi syaitan tidak dimusnahkan. Syaitan menganggur sekejap antara Nabi Nuh sampai Nabi Hud. Sampai je cucu cicit Nabi Nuh ni, mereka kembali dengan aksi mereka untuk menyesatkan. Dan tidak ada kesesatan kecuali syirik. Jawapan Nabi Hud digambarkan dalam bentuk dialog juga. Qala innamal ilmu indallah. Wa uballighukum ma ursiltu bihi walakin arakum qauman tajhalun. Hud menjawab alaihissalam. Baiklah. Sesungguhnya aku mahu beritahu kamu azab yang kamu minta aku datangkan tadi. Ilmunya itu hanya daripada Allah. Artinya Nabi Hud dia tak jawab. Baik, kau nak aku bawa azab, baik aku bawa pada kamu. Dia tak ada. Dia tak cepat melata. Dan dia tak cepat jawab dengan bentuk mukjizat. Nanti dulu. Dan aku sebenarnya datang kepadamu membawa apa yang tujuan aku diutuskan. Tetapi macam ni lah Nabi Hud berkata. Dia pun macam nak buat kesimpulan dah. Aku tengok kamu ni, kesimpulan aku boleh buat. Makin banyak kita berdebat, aku lihat kamu semakin bodoh. Makin hilang kewarasan akal. Arakum qauman tajhalun. Tuan-tuan sini pendengar, kesimpulannya.
Kaum Ad, kaum yang sangat kuat, sangat sihat. Kaum Ad, kaum yang sangat bijak sampai boleh bina bangunan pencakar langit. Kaum Ad, kaum yang sangat kaya sampai boleh bina binaan-binaan yang mereka tak perlu duduk pun. Tetapi hakikatnya mereka bodoh pada pandangan Nabi Hud AS kerana mereka tunduk kepada patung-patung yang mereka pahat dan ukir sendiri. Inilah jahiliyah yang sentiasa berlaku setiap zaman. Wallahu a'lam. Kita nak ikan rakan-rakan pendengar yang menghubungi kami waktu ini. Assalamualaikum, siapa agak Italian? Assalamualaikum. Siapa namanya? Saya Muhammad Syarif. Muhammad Syarif dari mana? Dari Johor, Ustaz. Silakan Ya, soalannya. Saya nak tanya ni, ada tak kesan-kesan kaum Mu'ad sekarang ni dan di mana tempatnya, Ustaz? Baik. Okey, terima kasih Cik Syarif. Baik, mungkin itu soalan daripada sahabat kita yang bertanya Cik Syarif pada Johor. Mungkin ada penjelasan daripada Ustaz sendiri. Jawapan saya ringkas saja Encik Syarif. Wallahu alam, saya tidak tahu. Cumanya ada andaian yang dibuat. Berlakunya penemuan-penemuan tinggalan kaum Ad ataupun kaum Iram ini di lokasinya di sekitar Hadramaut, di sekitar selatan Jazirah Arab ataupun di Yaman dalam waktu sekarang. Iaitulah lokasi makam Nabi Hud AS pada waktu ini. Kalau ada kesempatan kita boleh ke sana, boleh melihat sendiri. Kerana menurut maklumat yang saya perolehi, tinggalan-tinggalan itu masih ada. Masih ada untuk menjadi peringatan kita. Wallahu a'lam. Okey, kita naikkan rakan seterusnya. Assalamualaikum, sahabat Italian. Waalaikumsalam. Namanya? Ibu Yani dari Kepong Baru ingin bersama dengan Ustaz Sari. Ya, Ibu Yani. Ya, silakan soalannya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Yani mendapat soalan dari seorang sahabat ditujukan kepada Ustaz Sari. Jika seorang itu memang sudah memahami yakni dosa dan pahala dan apa itu Tuhan sudah faham semua mengenai itu, tapi masih bisa melakukan apa itu kejahilan dirilah, misalnya menganiaya diri ke apa begitu, apa yang salah di segi situ, apanya yang mesti perlu diperbaiki, Ustaz ya? Baik itu. Saja soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yani. Alhamdulillah, Ibu Yani yang selalu menghubungi kita, dan kali ini soalan bukan daripada beliau. Dia membawa soalan daripada sahabat Ibu Yani. Terima kasih Ibu Yani. Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luas pintu kasih sayangnya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Selagi hamba-hambanya berlaku dosa apa pun kecuali syirik kepada Tuhan. Sebab itu seluruh cerita-cerita Nabi fokusnya adalah kepada dosa syirik. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para Nabi supaya umatnya tidak kembali kepada menyembah selain daripada Allah. Memuja selain daripada Allah. Maka soalan Ibu Yani, kalau ada kawan-kawan yang terbabit dalam dosa-dosa ataupun kembali terbabit di dalam dosa-dosa, percayalah selagi dosa itu bukan syirik, pintu rahmat Allah sentiasa terbuka. Yang penting ya, kita mesti mempunyai kebencian, kesungguhan, kebencian kepada dosa yang berlaku dan keinginan yang kuat untuk bertaubat. Kalau kita hanya sebut di mulut astaghfirullah tetapi tidak ada kemahuan yang tinggi untuk berubah, kebencian yang kuat kepada dosa yang silam, belum tentu Allah menerima taubat kita dan tidak ada erti apa yang saya katakan tadi, kasih sayang Allah kepada kita. Okey, itu penjelasannya. Dan rakan-rakan lain boleh menghubungi kami waktu ini di 0362051500 ataupun rakan-rakan yang boleh terus lungsuri laman di Facebook di www.facebook.com/ikim.fm. Kita meraihkan seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sahabat Italian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa namanya? Khairul. Khairul, silakan soalannya. Saya tanya Ustaz. Ya. Zaman Nabi Nuh AS, orang-orang yang kafir telah pun dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Iya. Jadi bagaimana penyembahan berhala itu boleh berlaku kembali lepas orang kafir dah dibinasakan? Iya. Tak jelaskan. Baik. Okey. Masya Allah. Baik, terima kasih Cik Khairul. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih pada Cik Khairul yang bertanya. Tidak ada jawapan yang terbaik kecuali apa yang dirakamkan sendiri oleh lisan ataupun bibir Nabi Hud AS ketika berkata kepada kaum, "Ubudallah ma lakum min ilahin ghairuh." Satu slogan, suatu laungan, suatu pernyataan, prinsip perjuangan yang sama dengan Nabi Nuh AS, dan
Cik Khairi, kalau rujuk cerita-cerita Nabi di dalam Al-Quran, sama aja seluan para Nabi, iaitu mahu membersih dan memurnikan umatnya daripada syirik. Artinya, penyembahan berhala itu sentiasa kembali. Sentiasa manusia ini dirasuk oleh syaitan untuk memilih selain daripada Allah yang sepatutnya mereka sembah. Kita tidak perlu pelik, ya, kerana Allah memusnahkan orang-orang kafir selepas banjir besar. Tetapi Allah menguji manusia dengan tidak memusnahkan syaitan dan Al-Masih Ad-Dajjal. Syaitan sentiasa ada, kita tak nampak. Tetapi saya sudah pernah sebut hadis Nabi SAW, Dajjal, dia akan muncul bermusim. Menyesatkan kaumnya, manusia tanpa disedari. Ya, dan Dajjal ini adalah manusia. Tetapi tanpa disedari, manusia sedikit demi sedikit terheret melakukan bid'ah, yang bid'ah itu mengembalikan mereka kepada kekufuran, kesyirikan tanpa mereka sedari. Saya sudah pernah sebutkan dalam minggu lepas, dinyatakan dalam suatu tafsir bagaimana para cucu cicit anak Nabi Nuh ini telah membina berhala-berhala, niatnya baik untuk mengingatkan kaumnya supaya jangan kufur, tetapi pilihlah keimanan, sebab ini adalah patung-patung orang-orang yang selamat di atas bahtera. Tetapi akhirnya generasi terkemudian, mereka tidak faham sebagaimana bid'ah yang dimulakan oleh generasi yang pertama. Niat baik tapi tak kena dengan syariat Nabi pada waktu itu. Sebab itu, ya, jangan letak patung dalam rumah kita. Sebab, ya, kita mungkin ada rasional, tapi di akhirnya nanti anak-anak kita akan sembah anggut-anggut tanpa kita sedari. Wallahu'alam. Okey, itu penjelasan daripada yang bagi Ustaz Syahri sendiri. Kita nak raikan yang lain pula. Assalamualaikum. Di talian waktu ini. Assalamualaikum. Siapa namanya? Ismail dari Bagasrai, ya. Minta maaf, kurang jelas. Namanya? Ismail dari Bagasrai. Baik, Encik Ismail. Ya, Ismail. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak minta Ustaz komen mengenai keadaan yang sama dengan apa cerita Nabi Hud ni yang akan berlaku di akhir zaman. So, selepas Nabi Isa diturunkan, semua orang kafir dimusnahkan. Kemudian 40 tahun selepas pemerintah Nabi Isa pun wafat. Apa akan berlaku lagi sekali penharkaan dan akan berakhir dengan kemusnahan dunia ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Ismail tadi bersama kita. Mungkin penjelasannya, silakan. Kalau ditanya mengenai persamaan antara perjuangan para Nabi yang dirakamkan Al-Quran dengan fenomena akhir zaman, apa dinyatakan oleh Encik Ismail tadi benar, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di mana pemerintahan Nabi Isa akan berlaku, ya, dengan Imam Mahdi yang akan memerintah. Ada hadis menyatakan 6 tahun, 8 tahun Imam Mahdi, tetapi Nabi Isa yang akan memerintah selama lebih lama daripada itu. Saya punya pandangan adalah titik persamaan antara fenomena akhir zaman dengan fenomena sejarah yang sudah kita kupas. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada manusia. Dia tidak akan biarkan umat ini berada di dalam kesesatan dan kekufuran. Sebagaimana kaum Ad, kaum Nuh, Allah utuskan Rasul untuk mengembalikan mereka on track, kembali semula ke landasan. Demikianlah kekufuran, kezaliman yang dikatakan akan menjadi ciri-ciri akhir zaman, peperangan di sana sini, Allah Ta'ala tidak akan biarkan lama. Allah akan mendatangkan Al-Imamul Mahdi dan kemudian Nabi Allah Isa AS untuk mengembalikan keamanan. Seluruh dunia tanpa terkecuali dirakamkan dalam hadis akan menikmati keadilan ini. Tetapi bila kewafatan Nabi Isa berlaku, manusia akan kembali sesat, dan waktu itu berlakulah tanda-tanda besar kiamat, ya, yang akan menutup seluruh pintu taubat dan hanya menanti masa untuk ditiup sangkakala. Wallahu a'lam. Okey, itu penjelasan untuk jawapan Encik Ismail. Mungkin seorang lagi dalam kesempatan kita pada petang yang berbahagia ini yang sempat kita nak kongsikan dalam rancangan Ibrah. Assalamualaikum, di talian waktu ini. Namanya? Hello. Hello, siapa namanya? Kalau boleh jauhkan daripada radio anda. Assalamualaikum, siapa di talian? Ya, salam. Saya Muhammad di sini. Baik, silakan Cik Muhammad. Dari mana? Ya, daripada Ceras. Ya, Cik Muhammad. Ya, saya ada buat panggilan minggu lepas. Ya, saya. Ya, pasal saya ada sedikit error yang perlu diperbetulkan. Ya. Di mana yang saya tanya pasal saya bertemu dengan seorang atheist tu. Ya. Ya. And then di mana Ustaz kata kita kena bagi dia kenal Allah dulu. Ya, betul. Tetapi ilmu kalau kita nak
maksudnya dari segi kita nak cukupkan ilmu di dada tu, benar. Tetapi kita boleh sampaikan apa yang termampu sebab Allah yang beri hidayah. Tak kira berapa yang kita bentangkan, walaupun dia ateis ke, dia lepas dia Buddhis. Buddhism. Baik. Alhamdulillah. Dan juga saya yang tak apa ni, masih jahil lagi dalam ilmu. Dan saya nak tegur sikit, maksudnya dari segi banyak di majlis-majlis yang bagi saya lah pandangan pribadi yang tak really approach non-Muslim. Baik. Maksudnya kisah Nabi, kisah Prophet, semua Prophet daripada first until the end. Sebab atheist ni, dia Allah bila nak bagi sesuatu pada orang non-atheist ke ataupun Buddhism ke whatever it is kan, kita tak kira siapa cukup ilmu di dada ke apa ke. Saya rasa banyak kita sebagai saya sendiri pun sebenarnya saya sendiri lost. Jadi saya nak minta pendapat daripada tuan lah yang beri komen. Baik, terima kasih Encik Muhammad. Itu perkongsian ataupun pandangan daripada salah seorang pendengar kita. Mungkin ada penjelasan dan mungkin sebagai rumusan kita nak dapat pengajaran daripada ibrah perbincangan kita pada hari ini tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Mungkin saya silakan Ustaz. Silakan. Terima kasih pada Cik Muhammad yang terus menghubungi Kim FM. Alhamdulillah beliau mahu pencerahannya lebih, dan situasi beliau itu sangat saya anggap sebagai cabaran kepada kita semua, di mana dakwah kita hanyalah bersekitaran kepada orang-orang Muslim. Di manakah rasa kasih sayang kita kepada, ialah saya yang duduk di Batu Kif ni pun kan, rasa kasihan melihat teman-teman kita yang tidak menerima hidayah petunjuk untuk menyembah Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi sedang pendengar, sama ada mereka etis maupun mereka Buddhis maupun siapa pun mereka, apa yang boleh saya kaitkan dengan Nabi Hud alaihissalam sebagai rumusan juga adalah mungkin kita mesti mengkemudiankan hujah mendahulukan ukhuwah. Sebab bagi saya, people don't care how much you know until they know how much you care about them. Sebab itu kalaulah saya boleh bawa rumusannya dalam masa yang terbatas ini, setiap para nabi Allah Subhanahu Wa Taala pilih daripada mereka yang memang sudah bergelumang dengan kaumnya dan dikenali oleh kaumnya. Kaumnya tidak pernah memanggil nabi itu sebagai makhluk asing yang tiba-tiba muncul. Nabi Hud tidak pernah dikata kepadanya ini seseorang yang tiba-tiba menyorok, bersembunyi, beruzlah, lepas tu muncul nak beritahu tentang agama. No. Al-Quran menggambarkan di banyak ayat mengenai Nabi Hud dan banyak Nabi, iaitulah contoh saya bacakan daripada surah Al-Ahqaf ayat 21. وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهِ بِالْأَحْقَابِ. Ingatlah mengenai suatu peristiwa saudara Ad. Tengok. Kaum Ad ada saudara. Saudara. Nabi mereka ini sebenarnya sebelum kenabiannya ataupun semasa kenabiannya, Nabi Hud tidak meletakkan tabir. Dia sudah lama hidup dengan masyarakatnya dan masyarakat kenal akhlaknya, masyarakat kenal kebijaksanaannya dan masyarakat tahu akhlaknya tidak pernah menyembah berhala, tetapi poinnya adalah pendakwah yang dikenali. Bukan pendakwah yang tiba-tiba muncul kemudian berkata sesuatu. Sebab itu Nabi tidak dipilih daripada malaikat. Maka bagi saya, Encik Muhammad, biarlah kita ni ta'akhi. Jadikan diri kita ni, ambil masa sebulan, ambil masa 3 bulan, untuk bersaudara dengannya. Lihat dia dengan penuh kasih sayang. Saya percaya dia akan kembali kepada agama bila dia lihat kita punya penampilan daripada apa yang kita kata. Tengoklah Ad, saudara Ad, iaitulah Hud ketika berkata. Ada hikmah, Syekh Qutb rahimahullah kata, Syekh Qutb menyatakan hikmah digunakan perkataan akha adin kerana nak beritahu Nabi Hud menjaga persaudaraannya dengan sangat betul-betul jaga dengan kaumnya. Sama ada sebelum kenabian maupun semasa kenabian. Ini prinsip tersirat yang kita perolehi daripada Nabi Hud. Dan sebenarnya Rasulullah SAW, saya tak ada masa, mungkin minggu depan saya boleh sebutkan nanti Nabi ketika remaja dikenali sebagai seorang remaja yang sangat inklusif, sangat menyertai remaja-remaja lain, dalam bahasa kita main futsal dan sebagainya lah, bukan someone yang eksklusif. Wallahu a'lam.